Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Ruki Saham Gakuen. Saya Mr. Ruki Saham. Okey, selamat pagi semua. Okey, saya harap setting ni boleh nampak saya punya whiteboard tu. Alright. Dah lama tak guna whiteboard ni. Okey, saya harap you know guys nampak. Alright, nampak tak? Alright. InsyaAllah nampak kot. Okay, suara saya boleh dengar Okay. Sekejap. Lama tak ni, dia tak padam. Jadi permanent lah pula ni. Kita apa, ignore je yang bahagian ni. Alright. So, hari ni saya nak share dengan you guys sedikit ilmu pasal ni lah one of the financial instrument yang ramai orang terjerat personal loan. Personal loan ni selalu kita dengar flat rate macam sama juga kalau kita nak beli kereta. Dia orang akan nampak macam the interest rate tu dia panggil flat rate. So dia nampak kecil tapi sebenarnya ia bukan sekecil yang kita sangka. Ada juga kadang-kadang tu bank akan call kita untuk consolidate loan-loan kita dan try to convert into a flat rate. Nampak kecil apa semua tapi actually bila you calculate balik sebenarnya it's not as small as you think. So kenapa saya masuk tajuk ni? Because this week muncul dalam saya punya wall ada satu case ni. Dia cerita pasal kawan dia ni ambil personal loan tahun 2011, kemudian dia dah bayar RM1,855 sebulan selama 11 tahun lah. Sebab maklumat yang dia bagi memang tak cukup, tapi tak apa. So daripada 2011 sekarang 2022, so kita anggap je lah dah 11 tahun dah bayar. Saya tak nak go into spesifik lah berbulan berapa apa kan. And loan yang dia ambil adalah 200k. So dekat situ apa tau, dia cakap kawan saya ni dah bayar loan ni 11 tahun, dia kata 11 tahun lah, tapi daripada 2011 sekarang dah 2022 and masih ada baki. Saya tak tahu macam mana dia come out dengan figure ni, tapi saya tak jumpa figure ni. Tapi tak apalah. Masih ada 190k. Pinjam 200k. Bayar 11 tahun lah, kita anggap 10 tahun nak masuk 11 tahun ke, RM1,855 sebulan. Baki masih ada 190k. So macam pinjam 200, dah bayar 11 tahun tapi still ada 190k. Macam 11 tahun ni dah bayar 10,000 je ke? And kita pula dah bayar 1,855. So kalau ikutkan, kalau katakanlah kita just congak mudah kita ambil 1,855, kita darab dengan 12. Katakanlah ni kan dah 11 tahun bayar. So sama dengan sebenarnya dia dah bayar 244,860. Yet dia punya baki masih ada 190,000 lagi kena bayar dekat bank. So ini yang scary part about what you call personal loan. Personal loan dan loan kereta fall onto kategori yang sama, iaitu dia pakai flat rate. Dia tak pakai apa yang kita panggil effective interest rate atau reducing balance method, whatever you nak call lah, dia ada nama dia kan. So sekarang ni saya nak tunjuk dekat you guys kenapa personal loan ni very dangerous dan sebaiknya avoid kalau you tidak perlu duit tersebut. Jom kita calculate. Saya tunjuk dekat you guys this is the dangerous part. What people don't understand. Pertama sekali kita nak tengok how it works first.
Kalau you ambil loan 200,000, kita nak tahu berapa banyak interest yang we have to pay. Itu yang penting. Okay, so formula dia adalah, okay, so interest, okay, persen, kita darab dengan principal, okay. Okay, ini baru setahun kali dengan N jumlah tahun. Okay, N berapa tahun lah kita ambil loan tu. So ini baru kita dapat interest dia. Okay, berapa RM X yang kita bayar sebagai interest. Okay, so interest ni, okay, this X ni kita campurkan dalam principal 200k. Okay, kita akan dapat satu nilai lah, RM Y. Okay, so inilah jumlah yang kita kena bayar sepanjang kita duk ambil personal loan tersebut. Okay, so untuk memudahkan anda memahami benda ni, kita akan gunakan example yang diberi ni berdasarkan info apa je lah yang ada dia bagi. Tak lengkap tapi saya itulah, sebab saya tu saya kata ilmu matematik tu yang basic tu yang kita belajar masa form 2 dulu zaman saya lah. Zaman sekarang budak terlalu advance lah. Okay, tapi saya dulu saya ingat saya belajar masa form 2 algebra. Lepas tu pusing. So kita akan gunakan algebra hari ni. Okay, that's why mathematics is very important. Okay, so saya harap you guys tengok benda ni. Alright, so kita nak reverse sekarang ni. Sebab kita nak dapatkan berapa interest sebenarnya. Okay, and saya buat sedikit siasatan sikit. Okay, disebabkan dia kata loan ni dia bayar 11 tahun dah, and dia ambil pun 2011. Kalau tak silap saya lah, perbetulkan lah, sebab saya bukan kerja bank pun. Start 2013 dan ke atas, bank-bank telah diarahkan untuk hanya beri 10 tahun saja max. Okay, sebelum tu boleh pergi sampai 20 tahun. Okay, so dalam kes ni saya nak buat assumption je lah, sebab saya tak, maklumat yang ada ialah berapa banyak principal, berapa banyak payment per month, tahun yang dia ambil, lepas tu baki yang ada. Okay, itu je maklumat yang ada. So saya kena buat assumption lah. Okay, saya kena buat assumption yang dah bayar 11 tahun pun still ada separuh lagi. So saya assume this is more assumption that dia ambil 20 tahun. Okay, ini assumption saya. So sekarang ni saya nak kira berapa sebenarnya interest flat rate yang dia duk bayar, and berapa jumlah lah yang bayar selama ni kan. Okay, first kali kita kena buat dua persamaan. First kali ialah kita nak tahu berapa jumlah yang akan dibayar oleh dia ni sepanjang this loan berjalan lah. So kita akan ambil 1855. Okay, ni sebulan so kena darab 12, darab 20. Okay, dia akan come to RM 445,200. Okay, ini first equation one. Okay, ini first equation. So this is the total amount yang dia akan bayar sepanjang tenure dia 20 tahun ni untuk personal loan tersebut. Okay, so sekarang ni kita nak calculate berapa sebenarnya interest dia. Saya just nak calculate lah, nak tahu when. Okay, alright, so we take it, kita gunakan formula yang saya tulis tadi untuk samakan dengan yang ni. Okay, so disebabkan kita tak tahu nilai interest berapa yang dia ambil, so kita nak kira lah. So kita akan letak sebagai X persen. Okay, X per 100 kali principal 200,000. Okay, kali 200,000. Lepas tu kita akan, ini untuk setahun, so kali pula dengan 20 tahun. Okay, kali 20 tahun. So kita akan dapat nilai interest daripada formula ni sahaja. Okay, tapi kita kalau tak boleh solve lagi, so kita buat kurungan sebab kita kena solve yang ni. And then kita kena ingat ini ialah nak solve berapa banyak principal yang dibayar. Kita tambah dalam principal 200k. Okay, so ni
campur ni akan menjadi total jumlah yang dibayar, which is this one. So turun je ni ke sini. So jadi 445,200. Okay, so sekarang ni kita kena solve for X. Okay, so ni kurungan, so kita boleh tolak ni keluar. So yang ni akan jadi, tolak 200, dia akan jadi 245,200. Okay, and then yang ni kita boleh apa dia panggil, this one you boleh actually bahagikan, turun kat sini, dia akan jadi bahagi 20 bahagi 200,000, and yang ni darab balik. Okay, basic. So saya kira kalau you guys ada kalkulator, you boleh kira juga. So 245,200 bahagi dengan 20 bahagi dengan 200,000 darab dengan 100. So kita dapat dekat sini 6.13%. Alright. So this is the amount of interest yang dia bayar, and jumlah tahun 20 tahun, so for 240 months. Okay. Okay. So sekarang ni you guys, yang penting saya nak ajar kat sini ialah ini adalah flat rate. Okay. Kalau saya tahu mostly of my audience ni agak yang dah bekerja kan. Okay, mostly pula dah pernah ambil kot loan kereta. Okay, cuba pergi balik dekat you punya kontrak. Okay, apa yang persen anda terima tu, 3% ke 4% ke? Macam kereta saya dalam 3 point something, 3 point, tak ingat saya, 3 point something lah, 3.61 ke macam tu. Itu adalah flat rate. Okay, bermaksud flat rate dekat sini adalah anda bayar laju ke, dia tak ada impact pada loan anda. Sebab tu orang kata kereta tak payah bayar laju. Bayar je ikut apa yang telah ditetapkan oleh bank. Melainkan, ni rare case lah. Melainkan, saya tak tahu sebab saya tak kerja bank. Melainkan anda punya loan package tu ada bentuk dia panggil rebate. Okay, but rebate ni pun tak banyak orang kata. Okay, orang yang kerja, siapa yang kerja bank boleh clarify lah benda ni. Okay, so rebate ni ialah apabila anda settle awal, dia ada pulangkan sedikit duit. Okay, tapi orang kata tak ada banyak lah. Okay, saya pun tak pernah. Ni, saya pun beli kereta 2 kali je dalam hidup saya. Okay, yang first tu arwah mak saya bagi, so itu free. Yang satu lagi je saya beli. Okay, so saya pun tak ada rebate ni. Saya memang tak ada. Saya tanya bank dah, dia tak bagi. So basically saya tak ada keperluan lah untuk bayar laju loan ni. Okay. So ini adalah flat rate. Okay. Dan dalam anda punya kontrak, anda tengok betul-betul ada satu yang dia panggil EAR atau EIR. Okay. Effective annual rate, effective interest rate. Okay. So rate yang kita dapat ni, 6.13 ni adalah flat rate. Benda ni kita boleh convert kepada ni. Okay, which dalam kontrak tu lah, macam dalam saya punya tu 3.61 ialah flat rate. Saya punya EIR saya tak ingat, 6 something. Okay, so jadi saya darab 2 je. Tapi jangan follow formula tu lah, because sometimes it's less than that atau more than that. Dia ada formula dia. Okay, saya tak hafal formula lah, because zaman sekarang ni kita ada teknologi. So what you need to do is just masuk loanstreet.com.my. Okay, dalam tu you boleh tengok berapa sebenarnya dia akan tunjuk dekat you conversion. Okay, so saya masukkan data ni yang saya dah dapat 6.13 ni, and then saya ni lah bayaran 1855 ni 20 tahun ni, dia come to sebenarnya 9.43%. Okay, so 9.43% ni adalah effective annual rate atau effective interest rate lah, which is the amount, the interest type yang jenis macam you ambil home loan atau you ambil ASB loan. Okay, where they use concept reducing balance. Okay, loan-loan macam ni, okay, saya padam saya harap clear. Loan-loan macam ni adalah loan-loan yang anda nak settle cepat. The faster you pay, the less interest you pay. Okay, dia beza dengan
loan creator ni. Okay, loan creator personal loan. So the macam home loan, okay, ASB loan, apa lagi loan yang ada Saya tahu dua ni lah. Okay, dua ni yang common lah. So home loan dengan ASB loan, dua ni lagi the faster you pay, okay, faster payment, lower interest. Okay, ataupun untuk Islamic kita panggil profit lah, profit for the bank lah profit rate for the bank. So the low profit for the bank dia akan berkurang kalau anda bayar laju. Okay, because why? Because dia akan calculate monthly. Okay, so bila anda dah bayar sesuatu loan, okay, katakanlah baki anda masa tu 190k, okay, and then you have like 5% of the what you call the monthly interest. So dia akan calculate, okay, anda pula bayar 2000, okay. So untuk next month dia akan, sebab anda dah bayar ni, okay, dia plus ni of course, anda bayar lagi kurang interest daripada bulan ni. Okay, kalau anda guna calculator lah, you boleh tahu. You try masuk calculator yang boleh tunjuk you table tu, apa dia panggil, saya term ni apa dia panggil, amortization table lah dia panggil, kalau tak silap saya. So you boleh tengok yang amount of interest you pay per month actually reduce. Sebab tu peringkat awal tu biasa bila kita bayar housing, especially housing lah, sebab loan tu besar kita bayar macam dah 5 tahun, 6 tahun, tapi kita rasa macam balance tu macam tak turun je. Okay, sebab anda harus faham bahawa sekarang ni anda punya outstanding is very huge. That's why the interest that you pay is very high. Okay, but as times goes by, the amount of outstanding is lower. So the interest is lower. Maksudnya bila anda buat payment 1000, lebih banyak amount digunakan untuk settle principal berbanding dengan amount yang diambil oleh bank sebagai profit. Okay, that's why it's always best these types of loans, okay, yang EAR, yang effective interest rate dengan effective annual rate, atau apa nama lah, reducing balance. Okay, so bila bank approach you nak bagi you suggestion, oh you take this ni, you take ni the effective interest rate, the flat rate is 2%. Okay, so you kena calculate balik into the EAR dengan EIR. Okay, baru you betul-betul dapat gambaran sesuatu loan tu murah ke tak. So dalam case this guy, saya tak kenal pun, okay, saya pun tak tahu orang yang lalu tu, dia macam orang yang share after share. So saya just recalculate for you loh. So this guy, that's why dia duk bayar 11 tahun pun baru still baki ni. Saya tak tahu macam mana dia dapat this 190k, sebab dia tak bagi gambaran berapa persen, berapa tahun, maybe less. Okay, I don't know. But pendek katanya, kalau dia ambil 20 tahun tadi ialah 445k. Okay, so tadi pun dia bayar kan, kita kira dalam 200 lebih k dia bayar. Okay, 200 lebih k. So plus minus maknanya 11 tahun dia bayar, betul lah, dia still ada baki dalam 200k loan tinggal. Okay, 190 ni maknanya mungkin dia ambil less years dengan interest dia, sebab dia tak specify. So saya kena just teka je lah, saya ambil maximum. Okay, this is just a calculation secara ni lah, based on andaian. Alright guys, so it's very important. Ilmu kewangan sangat penting. Okay, saya belajar ni dengan arwah mak saya dulu. Arwah mak saya kerja Maybank. So dia ajar benda ni masa saya kecil lagi, masa saya sekolah menengah lagi, dia dah ajar saya. Okay, so benda ni, ilmu ni amat bermanfaat lah. So saya harap you guys learn something today. My advice to you is, kalau you guys tak perlu duit tu, tak, janganlah ni. Kau orang kan nowadays memang macam tu, kita akan dapat phone call daripada banks and stuff offering you, oh ambil lah ni, ambil lah loan ni, apa semua, because they have their target to meet. Okay, itu kerja dia orang, kita tak salahkan dia orang lah, itu kerja the officer kan, memang itu KPI dia apa semua. But you guys kena fikir betul-betul, you nak guna duit tu untuk apa sebenarnya. Okay, and whatever you make, kalau for personal use, memang saya tak saran langsung lah. But is it for investment, for business, adakah the returns padan dengan apa yang you kena hadap nanti? Okay, because macam saya kata tadi, bila you ambil personal loan, this is what you kena hadap.
kau kena bayar lah. This guy ni kena bayar lah 1855 ni sampailah habis. Memang demotivating, saya pun tahu. Saya pun banyak ambil loans, but it's basically good debts. Okay, tapi of course lah, kita rasa tu demotivate. But kalau macam you beli rumah untuk investment, one day you gonna sell, okay, you gonna make the money in the end. But it's still demotivating juga bila kita tengok, oh, saya dah bayar kat 10 tahun ni, still ada banyak ni, aduh, macam tu. Tapi at least we know benda tu ialah good assets yang naik harga in time. Okay, compare dengan ambil personal loan tapi buat guna joli apa semua, menanggung lah. You akan tanggung akibat dia lah. Okay, sebab tu sangat penting you guys kena fikir betul-betul. Okay, know this thing. Tahu apa tu flat rate, apa itu effective annual rate atau effective interest rate. Okay, know how the calculation works. Macam mana come to that amount of interest tu. Okay, pinjam 200 kena bayar 240 lebih. Okay, loan tu kan end up 445 kalau 20 tahun lah. Alright, so fikir betul-betul. Kalau ada orang offer you a good deal, you have to remember banks need to make money. It's not a charity. So apa saja dia offer, get your facts right, baru you buat the sound decision. So it's very important that you have this knowledge, and of course matematik kena power lah. Alright, so orang kata matematik tak penting, matematik penting alright. So dengan dua ilmu ni you can ni lah, orang kata buat keputusan yang sound decision on this. Alright, so semalam just sharing lah. Semalam tu yang saya macam penat sikit. Semalam celebrate birthday saya, adik saya dengan kakak saya. Okay, so kita just buat combo lah. Malas nak buat asyik-asyik. Birthday saya 23 hari bulan. Siapa yang nak wish boleh wish. 23 hari bulan belum lagi 23 Mac. Tapi saya dah celebrate semalam lah. Okay, macam saya pun dah apa saya getting older, dah masuk near to 40s ni, dah malas sikit lah nak celebrate banyak kali ni. Okay, so just like one go semalam, satu family ni, ayah saya, adik-beradik saya apa semua, okay, minus my mum lah. So kita orang just celebrated, and then itulah sembang-sembang apa semua. Tu yang penat sikit hari ni tu. Okay, tapi benda ni dah saya nampak masa weekday hari tu, tapi saya fikir apalah disesuai nak buat maybe Saturday lah. Okay, di mana lebih ramai audience. So saya harap apa yang saya share ni bermanfaat buat you guys. Alright, so saya Mr. Ruki Sam. Okay, jangan lupa yang belum like saya punya Facebook page, boleh like. Saya ada YouTube channel, insyaAllah saya akan mungkin upload juga video ni ke saya punya YouTube channel, Ruki Saham Gakuen juga. So jangan lupa subscribe and share pada kawan-kawan. Alright, so saya Mr. Ruki Sam. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ruki Sam, Raja and out.